Kemudian kita masuk yang ketujuh. Saya rasa ada soalan ke tadi? Tak ada saya rasa. Okey. Kemudian syarat yang ketujuh. Syarat yang ketujuh bagi seorang syekh iaitu mestilah mendapat izin daripada syekhnya untuk menyebarkan, mengajar dan membaiatkan, mentarbiah ilmu tarekat itu kepada orang lain. Seorang syekh tu mesti mendapat izin daripada gurunya. Oleh yang demikian, seorang yang telah mendapat tarbiyah daripada seorang syekh selengkapnya, maksudnya habis mata pelajaran. Okey. Habis mata pelajaran, tetapi belum mendapat keizinan untuk mentarbiyah orang lain, tidaklah boleh menjadi syekh. Kalau dalam Naqshbandi kita ada seperti yang saya sebutlah 38 mata pelajaran tu. Walaupun kita dah habis 38 mata pelajaran tu, kalau sampai kepada makam jamak, sampai musyahadah, mukasyafah, mutali'ah, muqabalah, mukafahah, sampai kepada tajalli. Bila dah sampai kepada tajalli tu, walaupun sampai kepada tajalli dah bernama khalifah khusus, dah bernama khususiyah, selagi tidak diberi izin daripada syekh untuk membai'ah, tidak boleh lagi membai'ah. Jadi maksudnya mata pelajaran habis, tapi pakai untuk beramal je lah, tak boleh membai'ah. Sebab syekh mesti melihat murid dia tu cukup tak syarat syekh untuk menjadi syekh pula untuk mengajar orang lain. Saya suka juga nak sebut, setiap syekh tuan-tuan, mereka nak sangat melahirkan masyayikh, maksudnya nak sangat melahirkan murid-murid yang boleh juga jadi syekh. Sebab sebenarnya jadi syekh ni susah. Sebenarnya jadi syekh ni susah dan perit dan letih. Jadi tapi dalam masa yang sama, amanah tu dikemban. Amanah tu dikemban untuk mendidik manusia supaya manusia lahir takut. Jadi kalaulah yang dididik itu menjadi, dia berbesar hati sebab apa? Dia suka hati sebab dapatlah orang-orang yang dididik ni mengembangkan tarekat tu, dapat mengembangkan ketakutan tu, dapat pula dia menakutkan orang lain. Jadi syekh yang asal tadi tu, dia tak adalah kerja banyak sangat dah. Jadi dia mengajar orang yang dekat-dekat, yang jauh-jauh tu murid-murid dia lah kembangkan. Seperti mana Nabi kembangkan kepada sahabat, seperti mana sahabat kembang kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, sampailah kepada kita, sampailah guru kita kepada kita, kembangkan. Dia mengajar di tempat lain, kita mengajar di tempat lain, supaya ramai-ramai membuka majlis untuk menakut-nakutkan orang. Jadi takutkan orang supaya takut kepada Allah. Tapi dalam masa yang sama, tak boleh pula walaupun dia berhajat untuk mengembangkan, tak boleh pula dia pecah amanah sampai dibagi je kepada siapa-siapa yang tak layak pun dia bagi. Yang demikian itu boleh mencederakan tarekat. Nanti orang kata tarekat ni sesat. Sebab murid yang kita lantik tadi tu, takut dia tak cukup lagi ilmu syariat dia, tak cukup lagi kelengkapan sebagai seorang syekh. Jadi kena cukupkanlah. Itulah yang dinamakan tarbiyah. Jadi kalaupun dia dah lepas ilmu suluk dia tu, dah habis mata pelajaran, kalau dia tak dapat izin daripada syekh dia, maka tiada bolehlah dia membai'ah kepada orang. Jadi dia kata tetapi belum mendapat keizinan daripada untuk mentarbiyah ataupun mentarbiyah orang lain, tidaklah boleh menjadi syekh. Okey. Tegasnya, setakat mana keizinan yang telah diberikan oleh syekh, maka setakat itu sajalah yang boleh dilakukan oleh seorang murid itu. Misalnya seorang murid itu hanya diizinkan syekh memberikan bai'ah, mengajar syariat seperti kaifiat beramal, maka murid itu hanya boleh melakukan bai'ah itu saja, tidak boleh membuka rumah suluk dan memimpin suluk. Baik. Jadi dikata dekat sini, kalaulah maksud membai'ah dekat sini bukan memberi bai'ah orang tu menjadi apa? Menjadi murid dia, tak. Bai'ah dekat situ apa? Menjadi wakil talqin. Kadang-kadang kita mempunyai syekh yang dah tak larat, tapi orang nak ambil tarekat maksudnya nak menjadi murid syekh. Bila nak menjadi murid syekh, jadi syekh dah tak larat nak bagi bai'ah. Jadi dia berwakilkan kepada seorang murid dia, dia kata berikan talqin tu kepada orang yang datang tu. Jadi dialah yang mentalkinkan orang tadi tu. Khalifah itu mentalkinkan orang tu. Jadi dia hanya boleh mentalkinkan saja. Dia tidak boleh jadi seorang syekh lagi, tak boleh memimpin lagi. Itu maksudnya wakil talqin. Dekat sini disebut bai'ah, maksudnya ialah wakil talqin. Sebab kalau bai'ah yang sebenar, dia dah jadi syekh sebenar dah. Maksudnya orang akan ambil daripada dia. Saya pernah terjadi satu kali, Syekh Omar, saya ni diijazah kepada Syekh Omar, khalifah peringkat ketiga. Maksudnya yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga ni menjadi seorang syekh lah, maksudnya boleh membuka rumah suluk, boleh apa semualah. Okey, tetapi dalam masa yang sama ada datang satu orang perempuan nak berbai'ah kepada Syekh Omar. Dia tu adalah isteri kepada kawan saya. Kawan saya tu memang murid Syekh Omar.
Jadi bila Syekh Umar tahu perempuan tu nak mengambil bai'ah, Syekh Umar tak larat nak bai'ah dah, sebab terutama perempuan. Perempuan terpaksa berasing, terpaksa begini, tak boleh nak datang rumah, tak boleh macam-macam tu. Jadi perlukan tempat yang khas. Jadi Syekh Umar dia tak larat nak pergi. Jadi dia kata, dia suruh budak perempuan tu, dia kata dia ada khalifah, dia kata nama dia Azizul, pergi ambil dengan Azizul, dia kata. Jadi bila mengambil dengan saya ketika tu tidak menjadikan diri saya sebagai syekh perempuan tu tadi. Jadi ketika keluarkan Kaifiat 10 tu, saya suruh dia bayangkan Syekh Umar bukan saya. Jadi saya meletakkan diri saya sebagai wakil talqin ketika itu. Ketika itu. Jadi talqin saya untuk dia adalah supaya dia menjadi murid Syekh Umar, bukan menjadi murid saya. Ketika itu. Saya sebenarnya saya tak nak ambil murid guru saya. Tapi kadang-kadang guru yang bagi, itu cerita dia. Saya tak nak ambil. Jadi itu beza kalau kita talqinkan tu untuk guru ataupun kita talqinkan tu untuk kita. Kalau kita memang dah boleh membai'ahkan orang, kita nak ambil nak mengambil murid tu boleh. Saya sebenarnya boleh mengambil, tapi sebabkan dapat arahan tu daripada Syekh Umar, jadi saya tak tahu sebenarnya dia suruh perempuan tu jadi murid saya ke ataupun jadi murid dia. Cuma saya dia wakilkan. Jadi saya mengambil jalan selamat supaya saya talqinkan perempuan tadi untuk guru saya lah. Jadi supaya dia tu bermursyid kepada guru saya, bukan kepada saya. Macam tu. Jadi tu beza je guru mentalkinkan untuk guru ataupun kita membai'ah orang kita menerima bai'ah. Maksudnya orang berjanji setia untuk menjadi murid kita. Macam tu cerita dia. Seorang murid yang belum mendapat keizinan daripada syekhnya, okey, habislah saya setakat ni pada masalah tu ya. Okey. Kemudian dekat bawah ni juga nanti dia akan ceritakan, kalaulah seorang murid tu tak ada dapat keizinan tetapi dia nak membuka juga rumah suluk, kadang-kadang dia buka juga. Ini yang banyak terjadi tuan-tuan. Satu saya kata banyak menjadi ajaran sesat sebab kadang-kadang orang-orang yang masuk tarekat ni dia bergelumbang dengan cinta dunia. Masuk tarekat sebab nak pangkat. Masuk tarekat sebab nak jadi mursyid, masuk tarekat sebab nak jadi syekh, masuk tarekat sebab nak jadi khalifah. Jadi kalaulah mereka niat seperti itu dan mereka masuk tarekat dan tak dapat pula ijazah daripada guru, jadi dia jadi berlawan dalam, sebab nafsu tak keluar lagi, cinta pada dunia tak keluar lagi. Jadi bila dah nafsu bergelumbang kat dalam, bila guru mati, dia pun nak jadi syekh. Bila dia jadi syekh tanpa daripada izin guru, maka pahaman dia tu akan jadi pahaman yang salah. Sebab kenapa guru tak jadikan dia syekh? Sebab sebenarnya perjalanan dia tu walaupun habis tak masak. Jadi nak bagi masak dulu baru boleh jadi syekh. Cukup syarat baru jadi syekh. Tapi sekarang dia tak cukup syarat. Bila tak cukup syarat, dia pun ke depan menjadi syekh, maka dia akan mula membawa beberapa perkara yang akan menyesatkan orang. Jadi itulah kepentingan untuk jadi syekh ni, biar ada keizinan daripada guru lah, daripada guru baru boleh jadi syekh. Jadi syarat dia tadi yang ketujuh ialah mendapat keizinan daripada guru. Perkara yang macam ni tuan-tuan, yang jadi syekh sebenarnya guru tak suruh jadi syekh, banyak sebenarnya. Kena campur-campur orang lah. Kalau campur-campur orang kita akan jumpa. Okey, yang ke-8 ni saya masuk. Yang ke